Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah fokus minggu depan. Kami menganalisis dan juga melihat apakah perkara yang bakal menjadi bahan berita penting untuk kita teliti dan juga telusuri dan bakal menjadi perbincangan kita sepanjang minggu hadapan daripada sudut ekonomi, sukan sehinggalah kepada politik. Tetapi dalam minggu ini juga pada hari Sabtu ini bagi kami di Bilik Berita, ini adalah hari Sabtu yang begitu banyak impaknya dan juga momentumnya cukup mencabar sekali. Ada beberapa perkara yang ingin kita bincangkan dan juga akan kami kongsikan pada hari ini, dan ini akan mengorak ataupun memberikan persepsi atau memberikan satu bayangan kepada apa yang bakal berlaku pada minggu hadapan. Pertamanya, pada ketika ini kami menunggu isyarat dari Johor Bahru kerana ini adalah desas-desus berkenaan dengan pilihan raya negeri yang katanya satu sidang media bakal dilangsungkan pada petang ini. Firdaus Azil akan bersama dengan saya di blok kedua nanti. Beliau sudah bersedia langsung dari Johor Bahru. Difahamkan pada ketika ini Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad akan menghadap Sultan Johor Sultan Ibrahim bagi memohon perkenan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Namun belum dimuktamadkan lagi sehingga pengumuman rasmi akan diketahui sebentar lagi sekitar jam 6 petang. Firdaus Azil akan bersama saya dalam blok yang seterusnya, tetapi sudah perkara yang hangat diperkatakan pada ketika ini dan juga berlaku sejak semalam ialah cerita mengenai konflik antara Persatuan Badminton Malaysia BAM dan juga Lizijia. Di mana semalam Persatuan Badminton Malaysia BAM telah memutuskan untuk tidak mendaftarkan pemain perseorangan negara Lizijia dalam sebarang pertandingan antarabangsa melibatkan negara berkuat kuasa 18 Januari lalu. Ini perbincangan hangat di kalangan netizen, tetapi Saudara Muhammad Sadiq Mustafa, pensyarah Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM bersama dengan saya. Cik Sadiq, terima kasih kerana bersama dengan kami. Apa masa depan untuk Lizijia tanpa BAM? Adakah ada cara atau kerangka lain untuk Lizijia keluar dan masih lagi dapat mewakili negara? Kerana akhirnya ini adalah pelapis dan juga prospek badminton negara yang terbaik, telah membuktikan kejayaannya. Justru jalan keluarnya bagaimana? Sebenarnya Lizija untuk mewakili negara selepas Jatuhkuasa Disiplin BM menjatuhkan hukuman kepada 2 tahun tanpa aktiviti badminton di peringkat antarabangsa selama 24 bulan. So sebenarnya bukan penamat pada kerjaya Lizija. Beliau ada option-option lain untuk bertanding di peringkat antarabangsa, tetapi mungkin dipendekkan sikit, mungkin beliau terpaksa menjadi sparring kepada pemain-pemain lain di peringkat antarabangsa sekiranya ada negara luar selain daripada negara ASEAN ataupun berhijrah ke negara-negara Scandinavian untuk menjadi rakyat di sana dan bertanding atas tiket mereka di Sukan Olimpik 2024. Kalau itulah, kalau BM tidak dapat mengurus polemik yang mereka sendiri letakkan pada Lizija dengan mengurus generasi teknologi ini, so Malaysia akan kerugian, bukan BM saja, Malaysia akan rugi kerana dia adalah sebahagian daripada harapan negara untuk menyumbang pingat di Olimpik 2024. Zul. Apa kemungkinan itu bakal berlaku? Kerana saudara Sadiq menyebut mengenai ini adalah generasi baru, generasi tekno yang mungkin perspektif dan juga worldview mereka mungkin sikit sebanyak berbeza dan mereka kena berdepan dengan beberapa cabaran di peringkat lokal. Mungkin kita dapat fahaminya itu. Saya rasa generasi tekno ni kita lihat apabila wujud polemik ini antara BM dengan Lizija, kita dapat sokongan, Lizija mendapat sokongan yang luar biasa, bukan setakat di dalam negara tetapi juga dekat luar negara. Rata-rata generasi tekno ini tidak bersetuju dengan kepimpinan BM. Mereka memberi sokongan dan mereka menyatakan itu akan penamat kepada kerjaya Lizija kerana beliau masih muda, 23 tahun. Kalau beliau digantung 24 bulan pun dia masih lagi 25 tahun. Kalau orang nak menaja beliau sampai umur 3 tahun, saya rasa itu adalah pulangan yang paling besar dan akhirnya merugikan BM, dan ia menunjukkan bahawa BM gagal menangani golongan tekno ni. Mereka adalah mempunyai satu platform yang besar, lebih besar daripada platform politik. Mereka menggunakan platform media sosial dengan dahsyat sekali, dan mereka juga adalah tentera-tentera yang setia walaupun tidak berbayar.
So mereka boleh membuat crowdfunding pada Rizija, tidak ada masalah begitu. Bukan setakat penajaan saja yang diwar-warkan tentang isu 400,000 US setahun itu. Tapi kalau BM gunakan kebijaksanaan dengan betul, kecerdikan dengan baik, kepintaran dengan tersusun, mereka akan dapat menangani isu tersebut, kerana setakat ini BM pandai menghukum, bukan menggunakan kebijaksanaan. Siapa yang kita perlu letakkan menjadi individu ataupun pihak yang perlu membuat keputusan dan juga bertindak bijak pada ketika ini, kerana daripada segi perbualan masyarakat akan menjurus kepada Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Faizal Azumu. Beliau tadi di Ipoh mengatakan bahawa dia kata jangan menuding jari pasal hal ini, dan dia kata pihaknya berusaha untuk mencari penyelesaian. Tetapi campur tangan kerajaan dan juga Persatuan Sukan adalah bukan sesuatu perkara yang semudah itu difikirkan. Mungkin Saudara Sadiq boleh komen mengenai perkara itu. Okey, peranan kerajaan tidak boleh mencampuri pengurusan dan keputusan yang dibuat oleh persatuan, tetapi kerajaan di Malaysia dalam konsep Pesuruhjaya Sukan, dan kita ada Akta Sukan Negara yang menjadikan menteri itu sebagai orang tengah kepada penyelesaian kemelut persatuan-persatuan sukan. So peranan proaktif yang mungkin dimainkan oleh Menteri Belia dan Sukan itu adalah amat baik, kerana skopnya adalah untuk makro needs, keperluan makro, itu negara, objektif untuk negara, bukan objektif untuk organisasi. So melihatkan pada itu, menteri perlu membawa kedua-dua pihak ke satu keadaan menang-menang, dan di sini juga saya menyarankan bahawa BM perlu melihat perkara ini dalam konteks berapakah pulangan yang boleh beliau dapat sekiranya satu formula yang menang-menang ini dapat dipersetujui, dan BM mampu memperolehi sedikit sebanyak keuntungan daripada apa yang Rizija dapat sekiranya mereka sanggup bertolak ansur kat situ. Saudara Sadiq, apa yang kita perlu pelajari episod BM dan juga dengan beberapa pemain perseorangan ataupun pemain profesional negara yang lalu, dan juga apa yang betulnya dilakukan di negara-negara luar? Kita ambil contoh di Jepun, malah di Denmark. Kerana kalau melihat kepada konflik antara BM dan Rizija ini, Denmark antara yang begitu prihatin dan juga ada fokus tertentu dalam penyelesaian ini. Apa yang betulnya berlaku di negara mereka? Okey, beza antara Jepun dengan Denmark itu adalah satu dari segi culture dia. Kalau kita lihat negara-negara Skandinavia seperti Denmark ini, mereka lebih terbuka kerana mereka melihatkan individu yang berjaya dalam sukan, dia adalah ikon yang boleh memberikan sumbangan kepada persatuan sukan dari segi aspek penajaan dan sokongan kewangan daripada penaja-penaja untuk program sukan pembangunan. Itu yang mereka lihat. Itu mereka lihat lebih besar kat situ, dan ikon-ikon ini tidak dipinggirkan. Mereka akan bekerjasama dengan persatuan-persatuan kebangsaan mereka. Berbanding dengan Jepun, mereka menceritakan pasal ketaatan kepada negara itu. Itu berbeza sikit, dan memang ada bezanya bila mereka menghukum dengan aspek-aspek disiplin. Itu adalah satu yang berbeza dalam konteks tersebut. Sebab tu saya rasa pemain-pemainnya pun tidak bersuara sangat berbanding dengan negara-negara terutama di Eropah, di Skandinavia. Dalam masa setengah minit, kalau dapat diceritakan apa yang kita boleh jangkakan untuk penyelesaiannya minggu depan yang perlu dilakukan. Saya mengharapkan satu kebijaksanaan dapat ditonjolkan oleh kedua-dua pihak bersama dengan campur tangan sebagai orang tengah Kementerian Menteri Belia dan Sukan. Saya harap mereka dapat menyelesaikan, kerana yang ruginya adalah negara, bukan BM, dan yang rugi besar adalah Persatuan Badminton Malaysia. Zul. Itu yang kita harapkan dapat dilakukan pada ketika ini dan juga pada minggu hadapan. Terima kasih saudara Muhammad Sadiq Mustafa, merupakan pensyarah di Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM. Kami berhenti rehat seketika dahulu dari cerita politik sukan. Kita bercerita mengenai politik di peringkat negeri selepas ini.
Assalamualaikum dan ini kita masih lagi bersama anda dalam Fokus Minggu Depan dan ini berita yang terbaru kami bawakan memetik daripada Facebook rasmi Sultan Johor Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang mana Sultan Ibrahim sudah berkenan menandatangani watikah pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor untuk memberi laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Terdahulu, Baginda Tuanku Sultan berkenan menerima menghadap Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad pada jam 5 petang di Istana Bukit Serin pada hari ini, 22 Januari. Berangkat sama ialah Duli Yang Maha Mulia Major Jeneral Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor, dan pada pertemuan bersama dengan Baginda Tuanku Sultan, Datuk Hasni turut diiringi Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Datuk Azmi Rohani yang kemudiannya mempersembahkan watikah pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor. Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 bahawa Dewan Negeri Johor Darul Takzim termansuh pada 22 Januari 2022. Ini berita yang baru kami terima, sahih. Desas-desus mengatakan bahawa Dewan Undangan Negeri Johor bakal dibubarkan sudah pun secara rasmi termuktamad bahawa Sultan Ibrahim telah memperkenankan bubar Dewan Negeri Johor. Firdaus Azil bersama dengan saya pada ketika ini. Ini adalah berita yang sangat-sangat baru kami terima sekitar kurang 3 minit yang lepas. Firdaus, mungkin dapat kita berikan dahulu rentetannya bagaimana? Okey, baik, terima kasih Zul. Seperti yang Zul maklumkan, memang mesyuarat seperti yang maklum, saya berada di bangunan UMNO Johor ini untuk mengikuti perkembangan rapat mesyuarat perhubungan UMNO Negeri Johor yang mana ia dipengerusikan oleh Menteri Besar sendiri, Datuk Hasni Mohamad pada pukul 2 petang tadi, yang mana Datuk Hasni yang juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Benut telah mengadakan pertemuan dengan kesemua 26 ketua bahagian UMNO di Johor untuk memperincikan tentang perjalanan pilihan raya kali ini. Dan sejurus beliau keluar kira-kira 2 jam kemudian, Datuk Hasni telah keluar dan sempat memberitahu media bahawa beliau telah mendapat konsen ataupun mandat daripada Badan Perhubungan Negeri untuk melaksanakan ataupun untuk memanggil pilihan raya negeri diadakan. Dan selepas itu beliau berkata, selepas ini saya akan pergi mempengerusikan mesyuarat Majlis Kerajaan ataupun mesyuarat ESCO di Pusat Pentadbiran di Johor di Iskandar Puteri, dan selepas itu baru akan masuk menghadap, telah diperkenan masuk menghadap Tuanku Sultan Johor Sultan Ibrahim di Istana Bukit Serin. Dan inilah seperti yang Zul maklumkan, kita pun telah mendapatkan perkembangan ataupun muktamadnya bahawa Dewan Undangan Negeri Johor telah pun selamat dibubarkan, Zul. Firdaus, apa yang kita dapat jangka selepas ini? Kerana difahamkan tadi kalau dalam ketika doorstop interview bersama dengan Menteri Besar Johor sekitar jam 3.45 petang tadi, beliau mengatakan bahawa beliau sepatutnya menghadap Tuanku Sultan Johor pada pukul 5 petang. Tapi dengan pengisytiharan ini, ianya sudah berlaku dengan lebih awal dan dijangkakan sidang media bakal berlangsung pada jam 6 petang. Adakah sidang media itu akan diawalkan sedikit, Firdaus? Berkemungkinan besar, Zul, berkemungkinan besar kita sebab difahamkan segala pun sudah selamat. Gambar pun telah pun dikongsikan di Facebook rasmi Tuanku Sultan, dan saya kira mungkin beliau akan pulang dahulu ke rumahnya kerana berdekatan saja rumah Menteri Besar di Sarjana ini untuk tukar baju dan kembali ke sini. Kerana untuk pertemuan tadi ataupun mesyuarat yang beliau pengerusikan tadi, ada beberapa isu ataupun beberapa soal yang telah disentuh, sebagai contoh soal mengenai muktamadnya senarai calon untuk bertanding pada pilihan raya kali ini, bagaimanakah manifesto yang akan dibentangkan yang mewakili Barisan Nasional dan sebagainya. Dan selepas itu itulah yang akan kita tanyakan. Tetapi untuk mungkin juga sidang media itu akan diwakilkan, saya akan cuba mendapatkan pengesahan daripada pegawai-pegawai beliau sama adakah akan berlaku. Tetapi bagaimanapun kita tetap akan berada di sini untuk memantau ataupun bersiap sedia untuk segala kemungkinan, Zul. Kepada anda yang baru mengikuti kami bersiaran dalam rancangan Fokus minggu depan, tapi sekitar beberapa minit yang lalu secara rasmi melalui paparan ataupun muat naik di Facebook rasmi Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim sudah memperkenankan untuk Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan. Ini selepas Tuanku Sultan Johor menerima menghadap
Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad di Istana Bukit Serin sebentar tadi, dan perkembangan inilah yang akan kami bawakan dari masa ke masa. Firdaus Azil berlintas langsung dari Johor Bahru dan difahamkan sidang media bakal dilangsungkan sebentar tadi. Menurut Datuk Hasni sebelum menghadap Sultan Johor sebentar tadi, beliau mengatakan bahawa sidang media akan dilakukan pada jam 6 petang. Tetapi dengan berita yang baru kami terima ini, ianya mungkin akan dilakukan pada bila-bila masa sahaja. Firdaus Azil, mungkin ini berita yang baru untuk kita hadam, tetapi ini jugalah kepastian yang ditunggu oleh warga media, baik juga oleh Firdaus Azil yang bergerak dari Kuala Lumpur terus ke Johor Bahru. Ini bukan satu perkara yang menjadi desas-desus yang tidak pasti, dan ini sudah dipastikan. Justru Firdaus Azil bertemu dengan rakyat, orang masyarakat di Johor Bahru dan juga bertemu juga dengan penganalisis politik. Apa yang kita dapat fahami keperluan pilihan raya negeri ini diadakan? Okey, seperti yang Zul maklumkan, saya telah berada di Johor ini sejak 3 hari lepas, di mana selepas kita mendengar. Sebenarnya seperti Zul maklumkan, desas-desus mengenai pilihan raya negeri Johor ini bukan barulah, tetapi sejak pemergian ataupun kematian ahli Dewan Undangan Negeri Kempas, iaitu yang juga merupakan bekas Menteri Besar Johor Datuk Osman Sapian pada 21 Disember lepas, maka keadaan itu, pemergian beliau telah menjadikan situasi di dalam Dewan Undangan Negeri agak goyang kerana kedudukan yang tidak stabil, baik sama ada di peringkat Kerajaan Negeri Pimpinan Barisan Nasional maupun di peringkat Pakatan Harapan. Kerana bezanya sekarang ini, seperti yang semua sedia maklum, hanyalah satu kerusi, dan satu kerusi inilah yang boleh dikira antara faktor yang menyebabkan ketidakstabilannya. Seandainya ada beberapa perkara yang perlu diputuskan di dalam Dewan Undangan Negeri sebagai contoh, maka saya turun, saya bertanya, kerana walaupun kita nampak adakah tentang faktor-faktor yang sering dimainkan ataupun sering ditegaskan bahawa perlunya pilihan raya kali ini, tetapi saya juga turun untuk mendengar sendiri pandangan orang-orang Johor. Terutamanya macam semalam saya sempat bertemu dan saya sangat berbesar hati berjaya menemu ramah ahli majlis Jumaah Diraja Johor, yang mana ini merupakan majlis penasihat untuk baginda Tuanku Sultan, yang mana salah seorang yang saya temu ramah semalam ialah Dr. Kasim Tukiman, yang mana beliau merupakan pakar ataupun expert dalam sejarah negeri. Dan saya bertanyakan, pertamanya, banyak benda yang saya tanyakan, tetapi saya bertanyakan terus kepada soalan mengenai politik. Apakah justifikasi yang perlu diadakan? Apakah justifikasi yang membolehkan pilihan raya negeri kali ini diadakan? Dengarkan kata Dr. Kasim Tukiman. Besar kemungkinan idea untuk mengadakan pilihan raya negeri ini akibat daripada beberapa peristiwa politik. Bagaimana kita lihat tarikan bila UMNO menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin di peringkat persekutuan. Itu telah menyebabkan bukan sahaja gejala itu berlaku di pusat atau di persekutuan, tapi juga merebak di negeri-negeri. Dan ketika pilihan raya PRN Melaka, bagaimana Barisan Nasional yang telah berpisah dengan Perikatan Nasional telah mendapat majoriti besar, two-third majoriti menguasai Dewan Undangan Negeri Melaka. Satu lagi pilihan raya di Sarawak, pilihan raya negeri di Sarawak yang diketuai oleh Barisan Nasional tapi di bawah payung GPS mendapat kemenangan besar. Jadi pada hemat saya, kepimpinan mana-mana kepimpinan pun dia hendakkan sokongan yang kuat daripada rakyat, supaya dengan mandat rakyat tu mereka dapat menjalankan dasar-dasar kerajaan dengan sebaiknya dengan dukungan pegawai-pegawai kerajaan. Dan itu antara justifikasi yang diberikan oleh ahli majlis Jumaah Diraja Dr. Kasim Tukiman, yang mana naratif itu ataupun kenyataan itu juga diulang kali, seringkali kita kedengaran daripada pihak-pihak yang mahukan pilihan raya ini. Sebagai contoh, Menteri Besar sendiri Datuk Hasni beberapa kali mengatakan demikian, pentingnya kestabilan untuk memastikan urus takbir kerajaan sentiasa berjalan lancar dan sebagainya. Zul. Firdaus Azil memang baik dengan orang-orang politik. Selain daripada orang UMNO, bertemu juga dengan ahli-ahli politik dari Bersatu dan juga daripada Pakatan Harapan. Adakah mereka bersedia dengan pilihan raya negeri yang diadakan ini? Okey, betul. Saya sedang mencubakan, sebab memang lamalah kita akan berada di Johor ini. Saya sedang cuba mendapatkan pandangan-pandangan ataupun cuba mendapatkan slot untuk menemu ramah, kalau boleh, setiap parti politik yang bertanding. Kita faham pada antara pemain-pemain utama selain pada UMNO dan Barisan Nasional, kita juga sedia maklum bahawa Parti Peribumi Bersatu Malaysia juga merupakan sebahagian daripada Exco ketika ini yang dijangka, yang hampir pasti mungkin akan bertanding berentak
dengan UMNO, kerana ini difahamkan ini yang sering ini bukanlah menjadi apa orang kata rahsia, kerana pada pilihan raya yang lepas baru-baru ini pilihan raya negeri Melaka kita menyaksikan situasi yang hampir sama. Kita memang ada dua pilihan raya telah berlaku sebelum ini, pilihan raya negeri iaitu pilihan raya negeri Melaka dan juga pilihan raya Sarawak, tetapi kita boleh tolak tepi pilihan raya Sarawak itu kerana demografi suasana politiknya berbeza. Tetapi saya sebut apabila saya dah dapat pandangan-pandangan daripada seperti contoh Pakatan Harapan dan sebagainya, kita akan kongsikan, kita akan bandingkan. Tetapi kalau boleh Zul, sebenarnya juga saya nak membawa balik kepada temu ramah ataupun temu ramah saya dengan Dr. Kasim Tukiman, yang mana saya bertanyakan mungkin terlampau awal, tetapi juga tidak salahlah kalau kita bertanyakan adakah pilihan raya negeri Melaka itu merupakan cerminan apa yang akan berlaku pada pilihan raya negeri Johor ini. Apatah lagi kita tahu bahawa Johor inilah tempat lahirnya UMNO pada 1946. Adakah cerminan daripada Melaka itu akan dibawa? Dengarkan kata Dr. Kasim Tukiman. Dalam konteks yang lebih menyeluruh, saya melihat advantage itu ada pada Barisan Nasional. Sebab yang pertama, rekod Barisan Nasional mentadbir kerajaan Johor itu sangat nyata. Dan malah dari segi kepimpinannya pun sangat rapat dengan pihak istana untuk kestabilan politik secara keseluruhan. Dan pada masa yang sama, saya melihat struktur dan sistem yang ada pada parti-parti yang didukung oleh Barisan Nasional itu bukan sahaja ada di peringkat persekutuan, ada peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat mukim dan peringkat cawangan. Dan struktur itu telah sedia ada. Dan ini boleh digambarkan ketika berlakunya pilihan raya kecil di Tanjung Piai, di mana Parti Bersatu terpaksa menggunakan segala macam untuk mekanisme di grassroots. Tetapi untuk UMNO dan juga Barisan Nasional, kerana mereka dah ada struktur dan sistem itu, ahli-ahli di peringkat cawangan, ahli-ahli di peringkat bahagian menggerakkan dia punya cara kerja untuk mendapat pengaruh. Dan sudah pasti yang pentingnya bagaimana pula tentang prestasi Pakatan Harapan. Kita telah menyaksikan keputusan yang tidak memihak kepada Pakatan Harapan dalam dua pilihan raya negeri yang lepas, sama ada di Melaka ataupun di Sarawak. Dan adakah kali ini cerminan yang sama akan berlaku? Itu juga saya akan cuba dapatkan, Zul. Soalannya, Firdaus Azil sebagai wartawan, adakah Firdaus Azil bersedia dengan momentum pilihan raya negeri Johor pada kali ini? Kerana Firdaus Azil baru saja pulang daripada Johor. Itu buat liputan banjir. Tapi sebagai seorang wartawan, bagaimana momentum dan juga mengejar keinginan orang politik untuk mengadakan pilihan raya? Okey, seperti biasa kita kena memastikan pertamanya memanglah kita punya pasukan ini agak kecil berbanding lain, tetapi kita harus bijak untuk memastikan rakyat sebenarnya berhak mendapat apa jua maklumat yang mereka mahukan, dan kita akan cuba sedaya upaya untuk neutral, kita seimbangkan apa juga kenyataan ataupun naratif sama ada dari pihak Kerajaan Barisan Nasional maupun daripada pihak Pakatan Harapan. Dan jangan juga kita lupa bahawa kita pun mungkin akan mengalami sedikit kesulitan kerana sejak daripada PRU 2018 bagaimana politik dinamika itu sangat berbeza. Sebagai contoh, ketika ini kita faham bahawa PAS ketika ini bersama-sama dengan Bersatu di pusat sebagai kerajaan Perikatan Nasional dan juga, bukan kerajaan Perikatan Nasional tetapi bersama-sama dengan PAS, Bersatu dan UMNO di peringkat pusat. Tetapi baru-baru ini seperti kita sedia maklum, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mengatakan berkemungkinan besarlah mereka mungkin akan ada kerjasama dengan UMNO. Jadi perubahan-perubahan ini yang saya kira mungkin akan menyulitkan, tetapi ini tidak bermakna ia menyukarkan ataupun meletihkan, tetapi ia memberi sedikit makna untuk kita kerana kita sedang melihat bagaimana proses demokrasi di negara kita ini sedang matang secara perlahan-lahan, Zul. Terima kasih Firdaus Azil. Dalam rancangan ini fokus minggu depan kami meneliti apakah yang bakal menjadi bahan berita, tapi apa yang kami ketahui sekitar kurang 15 minit yang lalu mengubah juga rentak pemberitaan kami pada hari ini, kerana ini adalah berita baru yang kami terima di mana Sultan Ibrahim, Sultan Johor sudah berkenan untuk menandatangani watikah pembubaran Dewan Negeri Johor DUN untuk memberi laluan kepada pilihan raya negeri. Terdahulu baginda Tuanku Sultan berkenan menerima menghadap Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad pada jam 5 petang di Istana Bukit Serene pada 22 Januari hari ini, di mana fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 menyebut bahawa Dewan Undangan ataupun Dewan Negeri Johor Darul Takzim termansuh pada hari ini 22 Januari 2022. Saya difahamkan sidang media akan dilakukan sebentar lagi dan kami akan mendapatkan analisis daripada penganalisis politik. Luqman Haris akan bersama dengan anda selepas ini dalam Buletin Awal ini. Sekian sahaja fokus minggu depan, kita jumpa lagi.